What's up guys, welcome back to Sport channel Bagitan Hobi. Hari ni aku nak buat lagi satu episod financial football ataupun Liga Super punya financial football. Tapi minggu ni kita nak cover benda yang tengah hangat lah, iaitu berkaitan dengan stadium versus padang ataupun padang rumput versus multi-purpose stadium usage lah. Baru-baru ni ada konsert yang berlangsung di Stadium Bukit Jalil dan kita pun sedia maklum apa yang jadi lepas tu. Baru-baru ni kita pun sedia maklum lah, ada solidariti bersifat mega lah tentang saudara kita di Palestin sana, di Timur Tengah. Jadi konsert menjadi satu benda yang agak sensitif lah di kalangan rakyat Malaysia lah. Ramai juga yang bangkit dan marah lah, terutamanya ini melibatkan band yang popular dari luar negara lah, iaitu band Coldplay lah. Atau ramai korang pun mesti pergi kan. Aku tak menyalahkan mana-mana pihak, siapa nak pergi itu hak mereka dan duit diorang lah. Dan konsert ni bukan satu konsert yang murah lah. Dan lepas sekuen konsert tersebut, padang yang baru digantikan iaitu padang Zon Zosha ni menunjukkan ada tompok lah. Pada sedia maklum lah, padang Zon Zosha ni adalah tajaan daripada Tunku Mahkota Johor yang bernilai RM1 juta lebih lah. Disclose berapa nilai sebenarnya. Ia mula digunakan dalam pertandingan Pesta Bola Merdeka 2023 lah. Ini estimation dia lebih kurang sebelum perang di Middle East lah. Jadi kita nak cakap sikit tentang padang tersebut. Adakah Stadium Bukit Jalil ni tak patut digunakan untuk acara seumpama ini, ataupun ia boleh jadikan satu perspektif lah. Sebab aku nak menjadikan sumber kewangan atau financial sebagai talking point kita. Kalau korang ada benda tak puas hati, tulis di comment section. Tapi hopefully janganlah, kalau tak puas hati apa yang aku cuba sampaikan, jangan blame sangat. Aku rasa banyak channel lain nak buat. Aku tak suka benda tu dan aku berharap dia ada beri sedikit perspektif. Lagi-lagi kita nak mencapai satu break even punya mindset lah. Iaitu bila kau dah keluarkan kos yang banyak, kau perlukan duit untuk tampung balik kos yang kau keluarkan awal dan dapat untung lah. Jadi dipanggil break even ataupun return of investment lah. Kalau kau tak sampai return of investment, macam mana kau nak untung? Kalau tak, kau bermain figure anggaran saja lah. Okay, konsert Coldplay itu berlangsung satu malam saja di Malaysia lah. Kita biasa dengar lagu Joe Flizzo satu malam di Temasek, tapi ini satu malam di Kuala Lumpur lah. Dan kalau aku buat estimation figure berapa gross sale untuk konsert tu, korang akan faham kenapa Bukit Jalil menjadi venue kepada konsert tersebut lah. Lebih kurang macam kau bisa dengar lagu Malik kan, satu show kau satu show 2,000, aku masih makan duit show tahun 2000 kan. Macam tu lah. Tapi di Coldplay masih makan duit show tahun 2023 lah. Maybe another 10 years if Chris Martin nak buat lagu, mungkin dia nak buat lagu diss track, dia boleh cakap macam tu. Orang lain satu show 2023, aku masih makan duit show tahun 2023. So untuk konsert Coldplay tu, aku antara orang yang beat lah nak dapatkan tiket. Sebab aku pun minat Coldplay sejak tahun 2001 lagi, bila dia orang masuk dalam radio-radio kita dengan lagu Yellow lah. Dan album pertama dia orang Parachute bagi aku adalah masterpiece lah. Kita tak nak cakap pasal politik, pelangi ke atau lain-lain, sebab itu adalah pandangan peribadi dia. Sebab Chris Martin ni antara orang yang memperjuangkan hak sama rata lah, dipanggil sebagai fair trade. Kalau korang tahu, pada tahun 2000 dulu, era 2000-an atau 2000, ada satu kempen dipanggil fair trade, iaitu memberi hak sama rata pada trade melibatkan negara-negara miskin lah, terutama di Afrika lah. Jadi Chris Martin ni, di tatu dia, tangan dia ni ada bentuk equal lah. Jadi itulah fair trade lah yang diperjuangkan. Dan ada beberapa lagi benda yang diperjuangkan. Dan baru-baru ni baru dia pegang bendera pelangi lah. Tapi itu ialah pandangan peribadi dia saja. Lebih kurang macam EPL, kalau kau tengok, itu ialah satu agenda politik lah. Kalau kau tengok EPL kan, semua orang kena pakai pelangi punya benda kan. Captain armband pun kena pakai pelangi. Even logo-logo sikit pun ada pelangi. Itu adalah agenda politik lah. Dan kita pun tak pasti sama ada bendera yang dikibar tu adakah itu agenda politician ataupun memang dia sebagai band menyokong lah agenda tersebut. Sebab dalam mana-mana platform diorang tak ada bagi tahu yang diorang ada menyumbang ke
ada menyokong penuh ke, tapi sebagai dia bukan orang Islam kan, jadi pandangan mungkin sangat berbeza lah. Dan juga kalau korang nak tahu, Chris Martin ni atau Coldplay, dia orang ada menyumbang untuk membersihkan sungai di Malaysia, iaitu Sungai Kelang. Dia bayar duit, itu ialah benda yang kita tahu lah, yang dia menyumbang secara terus kepada Malaysia lah, iaitu menyumbang kepada pembersihan sungai lah, dibayar. Dan ada satu kapal khas untuk bersihkan Sungai Kelang. Untuk pelangi ni aku tak sure dan aku pun tak nak mengulas panjang. Tapi kita nak cakap figure berkaitan dengan konsert. Kalau korang buat roughly calculation, kita tak tahu berapa, tapi kalau kita buat roughly calculation, ia satu figure yang sangat besar lah. Dan dah tentulah memerlukan sedimen yang besar lah. Dan untuk tour kali ni ialah World of Spear lah dia panggil, tour mereka. Mereka ada keluarkan album pada tahun 2020 ataupun 2019 lah. Album tu tak sampai ke level world tour sebab ada pandemik lah yang strike kita satu dunia. Jadi album tu aku rasa album Everyday Life pada tahun 2019 adalah tu album yang lebih mesra kepada kemanusiaan lah. Banyak lagu berkaitan dengan manusia, dan aku percaya album tu berkaitan dengan Palestin juga sebenarnya. Tapi dia tak letakkanlah latar Palestin, tapi dia ambil Jordan sebagai negara yang dia rakamkan lagu dia lah. So itulah Coldplay pada mereka yang tak mengenal band tu. Lagu penuh motivasi dan kemanusiaan lah, tapi orang suka bantai sembrono kan. Jadi apa yang mereka fikirkan, mereka samakan lah. Okay, untuk tiket paling murah, tiket dijual lah 298, dan paling mahal adalah 2000 lebih lah, 3000 macam tu. Aku nak cuba dapatkan tiket di bawah 400 dan aku tak berjaya. Aku tunggu 4 jam bila ia diumumkan lah. Dan seperti tahu, kalau diumumkan pertengahan tahun ni, maknanya konsert tu dirancang lebih awal lah. Memandangkan ialah world tour, pusing seluruh dunia. Dan bila mereka merancang untuk datang ke Malaysia, mereka dah bincang mungkin lebih awal lah penganjur dan juga ialah wakil kepada stadium Bukit Jalil lah. Tapi ini tak dibagi tahu, tak didokumentasikan macam mana perjalanan ini. Mungkin kalau benda ni isu ni sangat hangat, mungkin akan pergi ke parlimen. Tapi buat masa ni ia tidak dibawa di parlimen, jadi kita pun tak tahu bila ia menjadi satu benda yang hangat dikatakan, terutamanya bila mufti wilayah pun tak endorse lah untuk pergi ke konsert tempoh hari. Aku pergi pada hari tersebut sekadar nak healing atau nak release stress lah, dan aku pergi ke luar stadium saja. Memang ramai peniaga-peniaga yang dapat benefit daripada konsert ni. Dan ramai juga yang tak dapat tiket dan pergi sana, tunggu di luar stadium dan mendengar lah, tengok bunga api dan lain-lain. So bagi aku ia satu konsert yang extravaganza lah. Memandangkan bila wakil kerajaan buat estimation, tiket yang terjual atau hasil daripada kedatangan penonton dalam 75,000 lah. Dalam tour kali ni, ini adalah rekod kedua tertinggi lah. Yang paling tinggi tak silap aku di mana tak ingat, tapi itu dalam 80,000 lebih seater yang diorang dapat jual, ataupun tiket dia dapat jual untuk stadium seater lah. Dan ini 75,000, memandangkan stadium Bukit Jalil ada kapasiti 80,000 lebih lah. Jadi back kepada question aku yang sebelum ni, patut ke stadium Shah Alam dirobohkan lah? Kalau stadium Shah Alam masih ada, masih tak rosak, masih kondisi baik, dan seperti cakap, kalau dia beri padang diganti dengan padang sintetik, mungkin konsert ni tak perlu diadakan di stadium Bukit Jalil dan boleh diadakan di stadium Shah Alam. So aku dah pernah cakap dah ni, sebab sebenarnya ada keperluan untuk stadium yang besar bila ada occasion macam ni. Dan aku percaya ini adalah satu konsert yang terbesar dalam skala fans yang datang dan juga kutipan tiket lah. Kita akan buat estimation sebentar lagi pasal tiket tu, tapi kita cakap ini adalah satu turnout yang luar biasa lah. Dan bila wakil kerajaan buat estimation 75,000 yang datang, orang yang berniaga di luar stadium mendapat pulangan yang banyak lah. Kalau 75,000 yang datang dan membelanjakan sedikit sum of money untuk makanan dan lain-lain, pakaian, untuk jual t-shirt dan lain-lain, maknanya peniaga-peniaga di luar tu memang mendapat untung ataupun satu bonus lah untuk konsert ni. Bagi aku ini satu nilai ekonomi yang baik lah. Dan ini menunjukkan bahawa stadium bukan tempat untuk bermain bola saja, memandangkan Stadium Bukit Jalil telah mengalami satu renovasi pada tahun 2017 ataupun sebelum tahun 2017, iaitu Tamasya Asukansi, menelan belanja sebanyak 1 bilion ringgit lah. So itu satu sum yang banyak. Bila nak pulang kalau mengharapkan pada aktiviti sukan sajalah. Yang seperti tahu, kalau konsert biasanya diadakan di Aziata Arena, iaitu stadium tertutup yang berdekatan
dengan Stadium Bukit Jalil lah, dalam kompleks sukan KL ni sendirilah. Okey, dan untuk tiket yang cakap tadi, tiket termurah dijual dengan harga 298 dan termahal yang paling mahal sekali dalam harga 3,000 lebih lah. Dan estimation tiket yang terbanyak dalam kolom ataupun dia orang sebagai cat lah, cat 1, cat 2, cat 4 sampai cat 7 tak silap aku. Yang paling banyak sekali ialah warna hijau tak silap aku. Warna kuning tak, kuning dan warna hijau dan warna biru tak silap aku. Ini antara tiga lah. Dan yang paling banyak sekali kolom yang dalam range tiket yang paling banyak sekali yang ditawarkan dijual dengan harga RM700 lah. So which is RM760 lah, which is mahal lah, dan memang profit yang tinggi lah. Dan yang kedua dan ketiga ialah yang berharga RM400, RM388, dan juga yang berharga RM498 lah. So kalau kita buat estimation roughly lah, aku tak tahu berapa tiket ni yang dikeluarkan mengikut kategori CAT, atau kita panggil kategori kolom tersebut panggil CAT kan, CAT 1, CAT 2, CAT 7 macam tadi. Dia tak umumkan berapa anggaran tiket yang disediakan untuk setiap CAT kolom ni. Let's say lah majority ataupun average tiket yang berjaya dijual, average tiket yang dijual, kalau kita kira paling mahal dah 3,000 dan paling murah 298, let's say lah tiket average, memandangkan yang paling banyak terjual ialah dalam kolom 758. Let's say kita buat anggaran average dalam 550 ke 600 ringgit untuk tiket yang terjual untuk malam tersebut lah. Yang kita tambah semua, kita bahagikan mengikut yang paling banyak. Ini kita main agak sajalah. Let's say lah kalau anggaran average ialah RM550 untuk tiket average pada malam tersebut, 550 darab dengan 75,000, gross sale untuk tiket pada malam tersebut ialah sebanyak RM41,250,000, which is aku rasa kutipan konsert tertinggi dalam sejarah stadium kita lah, ataupun industri hiburan kita sendirilah. Dan kalau kita ambil, let's say lah kita naikkan sikit ke RM600 sebagai average tiket yang orang bayar, ataupun kebanyakan, ataupun average konsert ini, gross sale untuk tiket saja untuk konsert Coldplay ni kita boleh anggarkan sebanyak RM45 juta, which is RM45 juta. So kalau RM45 juta memang patutlah kenapa PSM beri kebenaran kepada Coldplay gunakan Stadium Bukit Jalil. Kalau let's say lah tak pakai Stadium Bukit Jalil, stadium mana lagi boleh pakai? Stadium lain yang paling tinggi pun mungkin RM40,000 ke RM50,000 saja. Manakala Stadium Shah Alam sudah tidak berfungsi dan boleh dikatakan terbiarlah pada masa ni. Dan kalau nak gunakan stadium tertutup lain seperti Axiata Arena, berapa sahaja kapasiti maksimum lah. So boleh dikatakan konsert Coldplay ni adalah satu konsert yang berjaya lah. Ialah konsert mega luar biasa lah. Dan orang banyak persoalan kenapa Coldplay ni ramai sangat nak tengok dan lain-lain lah. Aku boleh ulangkan sekali lagi, Coldplay mula-mula masuk dalam arena industri muzik British atau Britpop atau British music ialah pada tahun 1999. Dan diorang tembus market antarabangsa pada tahun 2000 hingga 2001 lah, masuk Malaysia tahun 2001 dengan lagu Yellow lah. Dan kalau kita anggarkan sudah lebih 24 tahun mereka ada dalam industri muzik, dan mereka tidak pernah menjejak kaki ke Malaysia lah. Dan pada hari tersebut dia pun berasa bangga lihat peminat-peminat di Malaysia lah. So kau fikir sendirilah, 41 juta ke 45 juta. So bagi aku memang patutlah diadakan di Stadium Bukit Jalil. Memandang kos rumput ialah RM1 juta dan kos baik pulih dalam RM100,000 ke RM300,000 lah. Cuma persoalan aku ialah kenapa proses menaik taraf rumput tersebut dibuat pada pertengahan season dan bukan pada hujung season. Dan memandangkan tersebut, PSM ialah penjaga ataupun yang diberi amanah untuk menjaga stadium-stadium di bawah hak milik federal. FAM sepatutnya lebih cakna lah dengan jadual mereka lah. Sepatutnya FAM pun patutnya mencari jalan penyelesaian lain lah. Tapi apa-apa pun, kita doakanlah final yang berjalan pada hujung minggu ni berjalan dengan baik lah. So ini adalah aku punya short
konten kali ini untuk memberikan gambaran lah macam mana satu konsert boleh memberi nilai tambah pada stadium negara lah. Kalau nak harapkan sukan saja, bila kita nak dapat duit sebanyak tu, dan duit tersebut bukan semua dapat pada PSM, iaitu dapat pada Kopek. Dia orang bawa si props dia orang sendiri, even gelang yang dia orang pakai tu, itulah gelang yang dia orang bawa sendiri lah. So let's say kalau kos sewaan ialah 10% ke 15%, maknanya PSM dah dapat 4 ke 5 juta ringgit lah. So itu ialah satu nilai yang tinggi lah. Aku tak tahu berapa, tapi ia satu nilai yang tinggi lah. Hopefully ada orang yang pihak yang berkaitan akan menjawab di parlimen lah, supaya beri gambaran yang lebih besar bahawa kalau itu ialah keuntungan yang diraih oleh PSM atau lebih, maknanya memang baiklah kalau diadakan konsert. Cuma konsert patut diadakan di luar kalender bola sepak kita lah. Manakan padang tu adalah satu instrumen yang sangat penting lah. Even di luar negara, Wembley, even di banyak-banyak stadium lain, even JBT sendiri, bila season habis mereka akan tukar rumput baru. Dan sebelum mereka tukar rumput baru tu, bolehlah diadakan sebarang konsert lah. Biasanya mendapat permit lah, kena ada permit daripada Municipal Council lah di stadium di UK sendiri. So that's it guys, aku punya konten ni berkaitan dengan stadium lah. Ini mungkin konten sebab aku tak mau buat konten yang panjang untuk minggu ni. So minggu depan aku akan cuba cari topik lain untuk kita tengahkan. Jangan lupa untuk komen, like and share untuk konten hari ni, dan lupa subscribe guys.